tuan-tuan imam, para asatidzah, tuan-tuan haji, sidang hadirin yang sama-sama menunggu waktu kita sama-sama insya-Allah menunaikan solat Isyak yang kita lakukan dengan cara berjamaah. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz. Namun pasti saya juga mengambil kesempatan memohon berbanyak kemaafan kepada hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang seperti tertera dalam jadual kita sepatutnya atau saya sepatutnya berada di sini selepas maghrib, namun ada sesuatu aral yang menyebabkan jadi sangat tertangguh, dan saya sebenarnya rasa malu pada pihak masjid dan juga tuan-tuan. Walau bagaimanapun dengan penuh rasa rendah diri saya memohon kemaafan daripada tuan-tuan semua. Boleh ke tuan-tuan maafkan? Saya tak dengar menunjukkan marah lagi lah tu kan. Semoga insya-Allah nanti sama-sama kita solat Isyak redalah kemarahan tu kan. Semua yang saya kasih sekalian, jadi dalam masa saya kira sehingga 9.30 dikatakan tadi, sepatutnya 9 suku, tapi mungkin pihak masjid rasa macam tak patut setengah jam, jadi kita sampai ke 9.30 kan perbincangan ni insya-Allah. Tuan-tuan boleh ke sampai 9.30? Allah, baik sungguh tuan-tuan di sini kan. Saya bila lambat lagilah rasa bersalah, sebab nama masjid kita pun Fastabiqul Khairat. Fastabiqu daripada kalimah istabaqa yastabiqu istibaqan, mustabiqun mustabaqun, istabiq istabiqa istabiqu, maknanya jenis satu kelompok manusia yang dia bukan buat kebaikan, dia bukan buat khairat, tetapi pattern ini dia lain. Apa pattern dia? Mereka bersegera bahkan berlumba-lumba untuk cepat melakukan kebaikan. Jadi tiba-tiba saya lambat, kan tak kena dia punya skrip tu kan. Jadi tuan-tuan, saya harap berkat nama Fastabiqul Khairat ini, sebab golongan Fastabiqul Khairat biasanya nanti di hari akhirat dia akan duduk level paling tinggi dalam surga, yang macam kita biasa baca dalam suratul Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi golongan Fastabiqul Khairat, nama lain bagi mereka adalah muqarrabun. Jadi nama masjid tu pun dah menakutkan saya, sebab saya daripada tempat saya, surau saya namanya As-Sabirin, kami pakat sabar je lah. Jadi agak mungkin berbeza budaya cara melakukan kebaikan, namun saya harap tidak menghalang kita berbincang tajuk tentang keistimewaan Rajab pada malam ini seperti diamanahkan pada kita semua. Semua yang saya kasihi, pada saya nak buat 2 kompartmen ataupun 2 kotak ulbatain, yang saya nak kalau boleh perbincangan ini meletakkannya pada 2 kotak, dan kita dapat Allah beri pada saya, terutamanya yang fakir dan daif ini, dan tuan-tuan yang mulia di sini pulang membawa 2 kotak tersebut.
bila kita bercakap soal rajab. Kenapa kotak yang pertama adalah kotak adab dengan Allah? Ya, saya namakan kotak itu adalah kotak adab dengan Allah. Kotak yang kedua namanya adalah isti'dad li Ramadan. Sebab perkataan Rajab kita boleh letak dalam dua perbincangan, satu adab dengan Allah, yang kedua adalah Rajab juga adalah sebagai persediaan untuk semua kita berada di dalam bulan Ramadan. Semua yang saya kasih sekalian, kenapa saya katakan bahawa bila kita masuk pada bulan Rajab dan ada adab dengan Allah yang bagi orang yang sifatnya fastabiqul khairat, orang yang sifatnya adalah sangat sensitif dengan Allah. Ya, kita tuan-tuan perasan tak? Kita punya level sensitivity hati kita ni berbeza-beza. Katalah orang tak kenal dengan kita, kita tak kenal dia, tiba-tiba dia marah kita, apa rasa dalam hati? Sedih. Tuan-tuan, saya ajak berbincang ni ya. Jadi kalau saya macam tanya, tuan-tuan tolong respon. Kecuali kalau tuan-tuan masih marah, memang tuan-tuan tak nak respon lah, sebab geram lagi kan. Betul tak tuan-tuan, kalau orang yang tak siapa-siapa kat pasar marah kita, apa kita rasa? Kita rasa sedih. Tetapi samakah sedih orang yang kita tak kenal marah kita dengan orang yang kita sayang marah kita? Walaupun tu sedih, tetapi bila isteri kita mungkin marah kita, bagaimana perasaan kita? Adakah sama macam kita dengan orang lain yang kita tak kenal? Berbeza. Sebab kita punya degree sensitivity, sensor kita tu dia lebih peka. Baik, bagi orang-orang yang kenal Allah, bahkan sayang Allah, bagi golongan-golongan arifin, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, mereka bukan nampak suruhan, tetapi mereka nampak pentingnya suruhan. Sebab akan ada sentiasa dua perbezaan. Saya nak ulang tuan-tuan, dalam surah Al-Waqi'ah ada dua, dalam kelompok Ashabul Maimanah, dua kelompok. Yang tinggi adalah, saya ulang balik ya, As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang kedua Ashabul Yamin. Dalam Quran surah itu Allah memberitahu kita ataupun differentiatekan antara bagaimana golongan orang-orang yang disebut muqarrabin dan yang kedua golongan abrar. Baik tuan-tuan, mimbar ni antara benda yang mesti kita dengar apabila seorang khatib duduk di atas mimbar adalah berpesan tentang takwa. Betul kan? Dan kemudian khatib juga akan menerangkan ciri takwa. Bila khatib kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian khatib akan kata wahai ma'syaral hadirin, sidang Jumaat yang dimuliakan Allah. Masa tu mungkin kita masih dengar, tapi tengah-tengah tu saya tak nak tanyalah, mungkin separuh dengar, separuh yang lagi Masya Allah di alam buana. Tapi ketika awal biasanya semua dengar. Jadi sebab tu pesan takwa diletak di sorry tuan-tuan, saya cerita Masjid Sabirin.
Kami fastabiqul khairat, mana ada ustaz sambil dengan khutbah berdiri, manalah tahu. Gurau tuan-tuan ya. Semua yang saya kasih sekalian, maka khatib akan cirikan supaya jelas dan kita dengar, bukanlah seminggu tapi tiap-tiap minggu. Maka khatib akan kata takwa itu adalah apabila kita melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah saat kita melaksanakan perintah dan kita meninggalkan larangan. Sebagai contoh tuan-tuan, solat maghrib yang tadi tuan-tuan buat berjamaah di sini, yang kita buat sebentar tadi, itu namanya amal takwa. Sebab semua orang berdiri melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita duduk lagi mendengar kuliah daripada Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, mengajak kita bermuhasabah benda terpenting tentang solat. Itu juga adalah merupakan amal takwa. Dan tuan-tuan dah nak bangun solat, ingatkan Bilal keluar nak kamat, tiba-tiba Bilal buat pengumuman, tuan-tuan ditunda bukan dibatal. Bukan Bilal kata tuan-tuan dek kerana ceramah malam ni lambat, solat isyak dibatalkan. Tak tuan-tuan, ditunda. Dan tunda itu menurut ulama fiqh, waktu isyak dia tak terkeluar daripada waktu afdal lagi, insya-Allah. Maknanya kita bukan terbarai ataupun rugi waktu afdal, sebab isyak dia tak sama dengan maghrib secara mutlaqan. Baik, jadi apa yang kita buat ini namanya amal takwa. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, kita mudah memahami makna amal takwa sebab bagi golongan abrar, ashabul yamin, apabila kita melakukan satu perintah dari Allah, meninggalkan larangan dari Allah, itu amal takwa. Tetapi di dalam Al-Quran dan hadis, Nabi menyebutkan satu bentuk yang lebih mendalam. Saya sedang bercakap tentang kotak pertama, adab dengan Allah bila bercakap soal Rejab, sebab kita sedang berada di bulan Rejab. Semua yang saya kasih sekalian, apa kata golongan muqarrabin tentang takwa? Apa kata golongan muqarrabin tentang takwa? Takwa sederhana aja dia punya makna, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Semua yang saya kasih sekalian, apabila kita nak bercakap tentang makna takwa bagi golongan muqarrabin, apatah lagi kita di sini fastabiqul khairat, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, orang-orang muqarrabin menterjemahkan makna takwa dengan apabila kita bukan sekadar melaksanakan apa yang Allah suruh dan kita meninggalkan apa yang dilarang, tetapi takwa adalah saat hati kita sayang apa yang Allah sayang, saat hati kita merasai kasih kepada perintah solat isyak yang kita buat, saat hati kita merasa cinta kepada solat maghrib yang kita buat, sebab Allah tidak perintahkan sesuatu kepada seseorang hamba melainkan Allah sayang benda tersebut. Orang abrar dia hanya lihat untuk buat, setelah buat selesai pada dia. Tetapi golongan muqarrabin akan merasai bahawa Masya Allah, aku solat sebab aku sayang perintah Allah. Dan apabila Allah melarang sesuatu maksiat, dia juga benci maksiat itu di dalam hatinya, bukan sekadar dia tinggalkan maksiat. Tuan-tuan, kalau kita cermat menggunakan sedikit kanta pembesar, kita akan mendapati bahawa ada satu realiti. Ada orang dia boleh solat, tapi belum tentu dia sayang pada solat itu.
Dia mungkin solat dah 10 tahun, 20 tahun, tetapi tanya pada hati kecil dia, adakah dia sayang dengan perintah tersebut? Itu persoalan yang lain. Ada orang mampu meninggalkan maksiat, terutama doktor kata kamu jangan lagi minum arak, seteguk jika kamu minum mati kamu. Dia pun berjaya meninggalkan, contoh saya buat contoh, meminum minuman keras. Tapi dia tinggal, bila dia tinggal itu amal takwa. Tapi tanya pada hati dia, setiap hari menggelegak, ya Allah kalau dapat minum seteguk sedapnya lah. Nampak tak beza di antara amal dengan hati? Kenapa saya bawa perbincangan ini semua yang saya kasih sekalian? Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan jelas kepada kita bahawa tahun, kiraan bulan dalam setahun adalah 12 syahran, sebanyak 12 bulan. 12 bulan ini kata Allah bukan berlaku secara evolusi yang bermaksud dulu tak ada baru sekarang ada, tetapi Allah kata 12 bulan itu wahai manusia telah ada sejak pada hari permulaan penciptaan langit dan bumi. Maknanya bilangan bulan sebanyak 12. Tetapi tuan-tuan perasan tak satu benda, wahai orang-orang kita semua yang nak cuba menjadi golongan muqarrabin, marilah kita mula rasa sensitif apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari 12 bulan tersebut ada padanya arba'atun hurum. Sekarang Allah bagi tahu satu maklumat lagi, bukan sekadar maklumat bahawa sejak penciptaan langit dan bumi, kiraan untuk bulan itu memang dah 12 bulan. Tetapi Allah memberi satu maklumat yang sekarang orang-orang muqarrabin mula membenggang dada mereka. Maksudnya apa dia? Mula nak rasa zauq dalam hati dia. Apa dia? Allah kata di dalamnya ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum, yang bermaksud mulia. Hurmah bermaksud mulia. Maknanya Allah sendiri memberitahu kepada kita, bukan melalui Rasul, tetapi direct dari Allah tentang bulan adalah daripada 12 bulan yang merupakan makhluk Allah. Tetapi daripada 12 bulan makhluk Allah itu ada 4 bulan makhluk Allah yang Allah muliakan dia. Siapa yang memuliakannya? Allah memuliakannya. Dalam hadis kita tahu bahawa 4 bulan tersebut kata Nabi 3 bulan yang berturut-turut, yakni Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Maknanya kita tahu bahawa Masya Allah 3 bulan tersebut mulia di sisi Allah dan Allah rangkumkan sekali. Dan kita terus tahu kenapakah 3 bulan ini menjadi mulia. Dan sebab tu mulianya cukup bukan pada nama, sebab namanya Zulqaidah. Apa maksud Zulqaidah? Zulqaidah bagi orang penduduk Mekah, Zu bermakna bermakna Zul Ramli. Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Zu pada Zur Ramli itu, Zu bermakna sahib, empunya. Qaidah ialah bermaksud duduk. Walaupun dalam bahasa Arab julus bermakna duduk, qu'ud juga bermakna duduk. Dalam Al-Quran apabila Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, Allah tak kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa julusan. Dalam konteks ayat tersebut nanti kita cerita pada masa lain. Kalaulah imam tak serik, geram Zuramli ni, kita blacklist dia. Allahu Akbar. Tak apa, ramai lagi asatizah kita boleh cerita kenapa Allah tak gunakan alladhi, yang ingat Allah berdiri dan duduk tetapi bukan julus. Baik, sebab kita nak cerita, saya nak cerita di sini
3 bulan yang hurum tersebut pada nama tak hurum, pada nama tak ada nampak kemuliaan. Masakan nampak kemuliaan, saya cakap kuat sangat ke? Jelas betul ya? Sebab saya tak boleh dengar suara saya, tuan-tuan, kalau saya cakap kuat, menunjukkan bahawa macam orang tak berapa dengar lah. Kita dah dengar dah, dia jerit kat kita kan? Jadi sebab saya mungkin Ustaz kan di belakang ada speaker tu di belakang cuping saya. Biasanya kalau mana-mana dia letak monitor kat depan, jadi saya boleh agak suara saya. Sebab tu menakutkan saya kalau saya cakap kuat. Apa dia ni cakap kuat-kuat macam kita tak dengar je. Tuan-tuan, sebab saya tak berapa dengar suara saya. Baik, kat mana tadi tuan-tuan? Kat mana tadi tuan-tuan? Atau memang tuan-tuan tak dengar? Nanti bila balik orang rumah tanya kan, abang dengar macam ada kuliah sayup-sayup tadi, apa isi dia bang? Entahlah, sound trouble. Sian saya dan kita semua tuan-tuan. Baik, alhamdulillah saya nampak tuan-tuan begitu cekap ya. Ialah masjid Fastabiqul Khairat, mana lawan dengan surau As-Sabirin tuan-tuan. Saya dah lupa, tuan-tuan masih ingat? Alhamdulillah. Pada nama Zu bermakna yang empunya, makna bulan tu empunya. Bulan itu Ash-Shahr, empunya orang-orang duduk. Apa maksud orang-orang duduk di situ? Maknanya orang yang duduk di kota Mekah bulan itu takkan keluar daripada kota Mekah, mereka tinggal dan diam di kota Mekah. Kenapa? Sebab orang dah mula nak datang, mereka takkan tinggalkan. Jadi sebab tu bulan itu dinamakan Dhu Al-Qa'idah. Adakah Zulqa'idah nampak mulia? Tak mulia. Kemudian datang bulan berikutnya yang juga 3 bulan mutawaliyat, kata Nabi, yang berturut-turut tersebut. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah. Zulhijjah, bulan yang empunya haji ya. Haji dalam bahasa Arab Samait ya, Arab klasik. Sebab dia bukan Arab baru, tetapi Arab Samait, Samiyah disebut. Arab yang digunakan dengan sangat klasik, yang tak digunakan lagi haji dan umrah itu perkataannya dalam bahasa hari-harian. Sebab maknanya adalah menuju ataupun berziarah. Saya tak tahulah kalau kita di sini memang gunakan dia lagi. Kat mana haji? Cadang, saya nak pergi haji ke Johor. Ada maksudnya ziarah. Tapi saya kira kita tak pakai kan? Tak pakai, alhamdulillah, sama juga. Nampak sama dengan surau As-Sabirin. Baik tuan-tuan, Zulhijjah maknanya bulan yang empunya haji. Mungkin kita nampak disitulah rahsia kemuliaan pada bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'idah. Dan bulan berikutnya, Masya Allah, nama bulan itu sendiri Muharram. Baik, dengan cepat tuan-tuan, maka tahulah kita 3 bulan berturut-turut menjadi mulia kerana amalan haji, supaya orang boleh datang menunaikan haji perjalanan sebulan, tinggal mengerjakan haji selama sebulan, pulang dalam tempoh sebulan, dan haram ataupun mulianya sehingga tidak boleh sama sekali sesiapa pun memulakan peperangan, mencetuskan peperangan, bahkan tidak boleh membuka daripada pedang-pedang, daripada sarung-sarung pedang mereka. Dan mengajaibkannya tuan-tuan, orang Arab, hatta orang-orang Arab Badui, sebab Arab berdua tuan-tuan. Yang pertama disebut Arab Habari, yang kedua Arab Badawi. Arab Habari ialah sakin yang duduk di bandar, yang punya sistem, dan Badawi yang jauh. Kedua-dua kelompok ini bila datang bulan haram, mereka tunduk pada peraturan bulan haram, tak ada siapa berani untuk berperang. Tetapi sekarang nampak tak,
bulan haram bukan kerana haji, tetapi ada satu bulan yang terpencil, kata Nabi, bulan yang tak ada kaitan dengan haji, maka kerana dia supaya kita perasan. Tetapi sekali lagi, siapa yang sensitif? Orang tak sensitif, dia peduli apa? Rejab ke, Syakban ke, Ramadan ke, Syawal ke. Syawal no, Syawal memang sensitif. Jangan buat tiba-tiba tahun ini, tahun sudah kan raya, terkejut. Tapi terkejut suka sebab cepat raya. Tapi kalau tiba-tiba terkejut bagi lambat, Masya Allah, kalau boleh nak buat protes, ya. Syawal ada dia punya sentimental value dia. Tetapi semua yang dikasihkan, satu bulan tersebut yang kata Nabi, bainal Jumada wa Sya'ban, itu bulan yang disebut sebagai Rajab Mudhar. Dan Rajab itu dalam bahasa Arab sendiri bermakna besar, agung dan hebat. Tak ada bulan lain. Tuan-tuan tengoklah bulan lain yang bulan itu memberi makna agung, besar, hebat, melainkan Rajab itu bermakna agung, besar dan hebat. Hatta Ramadan, kita tahu ya, nama-nama 12 bulan tersebut yang kita sebut sebagai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, pusing balik Muharram, dimulakan nama ya pada datuk Nabi yang ke Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, pada datuk Nabi yang ke-7 ataupun yang ke-6 daripada Nabi, yang memulakan untuk menamakan nama-nama bulan dengan nama-nama yang sekarang masih dikekalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini satu-satunya bulan, kalau kita tengok tuan-tuan, contohlah ya, kalau kita dah just berbincang, katalah kita kata bulan Sya'ban. Makna Sya'ban adalah puak, tidak membayangkan kemuliaan bulan. Puak ataupun berpuak-puak. Kenapa? Nanti insya-Allah bulan Sya'ban barulah cerita kan. Macam tiba-tiba tak kena mengena. Tapi bukan juga mesti saya ustaz, ya, siapa-siapa pun ustaz boleh cerita, ya, bukanlah bila saya cerita tu mesti panggil Zuramli. Tak. Benda ni benda umum, lazim, kita semua tahu, siapa-siapa boleh cerita. Ramadan, kenapa Ramadan dinama Ramadan? Ramadan merujuk kepada panas bersangatan. Tak ada pun, walaupun bulan itu adalah bulan yang mulia, sangat mulia, penuh berkat, tetapi dari segi namanya tidak pun cukup untuk menunjukkan keberkatan dan kemuliaan. Baik, Syawal apatah lagi tuan-tuan kan. Tapi saya nak cerita tentang Syawal, mungkin yang dalam ni ada nama Syawal, jadi lebih baiklah kita tanya pada ahli dia daripada saya yang bercakap, mungkin tak berapa tepat. Nak ceritanya tuan-tuan, nama Rajab itu sendiri bermaksud kemuliaan. Dan kerana itulah sejak daripada zaman lampau, bulan Rajab ini, kalau Kaabah tersebut ya di zaman dahulu, bahawa dia sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sebab Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah datuk Nabi yang membuat Kaabah tersebut, maka mereka membuatnya dengan 2 pintu. Dan sejak daripada dimuliakan Rajab, maka pintu Kaabah pada 11 bulan yang lain sentiasa tertutup, tetapi sepanjang bulan Rajab sahaja pintunya akan terbuka kerana nak menunjukkan kemuliaannya bulan ini. Jadi saya kira tuan-tuan, itu saja cukup memberitahu kepada orang-orang yang sensitif dengan Allah. Allah nak bagi tahu bahawa bulan ini bulan yang mulia dan hebat. Dan apabila bulan ini mulia dan hebat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, janganlah kalian menzalimkan di dalamnya
diri kalian. Ya, jangan menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang mulia. Tuan-tuan, semua yang saya kasih sekalian, saya minta sekali lagi didengar dengan jelas. Allah kata, kamu jangan menzalimi diri kalian di dalam bulan yang mulia tersebut. Apa yang kita nampak? Tentu kita kata, oh, selain daripada bulan 4 tersebut, boleh ke menzalim diri sendiri? Tetap tak boleh. Menzalim diri sendiri bermaksud dosa, tuan-tuan. Adakah di luar bulan tersebut boleh buat dosa? Tetap tidak boleh. Tetapi kenapa Allah sekarang takhsiskan 4 bulan mulia itu, jangan kamu buat dosa? Sebab Allah nak kamu rasa bahawa 4 bulan tersebut lebih mulia berbanding mana-mana bulan-bulan yang lain. Maka Ibnu Abbas berkata, tidak menzalimi diri itu adalah tidak melakukan dosa, dan dosa bagi yang melakukannya lebih besar dosanya, kerana Allah telah menyebutkan secara khusus kemuliaan bulan tersebut. Jadi tuan-tuan, cukup pada malam ini kita latih diri kita. Masya Allah, aku ni rupanya berada pada bulan yang dimuliakan Allah. Wahai Allah, jadikanlah hatiku sensitif untuk merasai kemuliaannya. Baik, semua yang dikasih sekalian, sebab itulah apa satu tindakan yang kita boleh buat sekarang, tuan-tuan, sebagai nak menunjukkan kita membuktikan rasa hati kita bahawa bulan ini bulan mulia. Maka marilah kita tengok, sebab bulan Rajab ini ada beberapa nama. Tetapi dalam kesempatan supaya saya sempat bercerita kotak yang kedua, setelah saya nak bagi tahu bahawa beradabnya kita dengan Allah bermaksud bila Allah muliakan, hati kita rasa kita patut memuliakan. Itulah dia taqwal qulub yang dipahami terutama di golongan muqarrabin, yang kita disuruh untuk as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Baik, semua yang dikasihkan, mari kita buat. Apa cara saya memuliakan bulan ini? Sebab tidak ada perintah kita buat sesuatu perayaan-perayaan apapun sebagai nak menunjukkan kemuliaan. Cuma Allah minta jangan kita cemarkan kemuliaan dengan menzalimi diri sendiri. Maka sebab itulah nama lain bagi bulan Rajab secara khusus disebut sebagai bulan Asam. Bulan bermaksud bulan pekak. Bulan ini disebut bermaksud bulan pekak. Sumum bukmum. Tuan-tuan dengar ke saya? Tak dengar, dah kan nama pun pekak. Tak, tuan-tuan, kenapa bulan ini dinamakan pekak yang tak ada kena-mengena? Saya dengar aja, Ustaz, okey daripada tadi. Kenapa? Bermaksud bulan ini orang-orang beriman tidak menzalimi diri mereka dengan mencari permusuhan dengan orang lain. Maknanya kita memuliakan bulan ini, tuan-tuan. Kalau kita lah di Masjid Fastabiqul Khairat ni, tuan-tuan, kita terus redakan rasa bersengketa berkelahi sesama kita. Bulan ini kita jadikan sebagai bulan untuk kita tajrib, melatih supaya kita boleh meredakan apa saja perasaan tak senang kita pada manusia lain. Ketika kita di akhir zaman ni, tuan-tuan, sangat mudah kadang-kadang sikit saja perkara, berbeza saja sedikit perkara, kita dah meletakkan bahawa ini musuh saya, ini musuh saya. Dan kemudian bila kita istiharkan musuh, maka kita ada senjata yang namanya internet wal internet. Maka kita akan gunakan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada dalam FB kita, yang ada dalam IG platform kita, yang ada dalam TikTok kita. Maka kita gunakan untuk menjadi alat untuk kita melancarkan peperangan. Jadi saya nak mengajak diri saya sendiri, tuan-tuan,
dan kita semua, marilah kita sebut pada hati kecil kita, aku nak tunjukkan yang aku ni memuliakan Allah dalam bulan ini dengan tak menzalimi diri sendiri, adalah dengan kita mengawal diri kita, dengan tidak kita membenci, memusuhi orang lain. Dan dia bermula dengan apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Nabi memenuhkan hati orang-orang yang beriman dengan perasaan sayang kasih pada saudara-saudara. Jadi saya harap sangat tuan-tuan, alangkah indah kalaulah kita di masjid ini dapat mengisi hati kita dengan perasaan kasih sayang. Kita start dengan jamaah yang ada sesama kita, bermula daripada bulan Rejab, kita toleh pada saudara kita yang ada dalam masjid ni tuan-tuan secara khusus, maka kita letakkan dalam hati kita perasaan kasih dan sayang. Kerana tuan-tuan, saya tak tahulah kenapa benda ni, nampak sangat orang kampung macam saya, ya. Apa nama ni Ustaz? Oh, ni Mike. Nama dia Mike. Oh, dia boleh tangkap dari sini. Apabila saya memandang kepada Mike, Mike, saya memandang kepada transmitter. Mikrofon ni dia ada transmit, ya. Mikrofon di sini mungkin transmitter di sini, dia transmit. Tuan-tuan tengok saya. Maaf Ustaz, nama siapa Ustaz? Nazri. Tuan-tuan, saya tengok pada transmitter mikrofon ni dan saya tengok pada Ustaz Nazri. Nabi mengajar apabila melihat kepada saudara dalam hati tak sama macam tengok transmitter mikrofon ni. Namun ma'al asif, the very unfortunately, kita duduk 1400 tahun daripada tarbiyah Nabi, kita tengok transmitter, kita tengok Swiss, kita tengok aircon, kita tengok kipas, kita tengok kipas helikopter, kita tengok Ustaz Nazri, perasaan sama sahaja. Sebab kita dah terdedah setiap hari, tak ada rasa nak memuliakan saudara kita. Di zaman Nabi, seorang sahabat tak akan tumpah pandangan pada sahabat dalam hati penuh sayang. Ini Nabi didik. Dalam hati penuh perasaan sayang. Dan sahabat Nabi tuan-tuan, kalau kita dengar bagaimana Nabi bangunkan kasih sayang, kita tak gamak nak pecahkan kasih sayang yang telah dibangunkan oleh Nabi. Bulan Rejab adalah bulan terbaik kalau kita nak latih diri kita, insya-Allah. Semua yang saya kasih sekalian. Sebab tu tak hairan tuan-tuan, kita tengok saudara kita tak rasa apa, macam kita tengok kapet. Tuan-tuan, kapet, transmitter, Swiss, aircon, kipas, hatta kipas helikopter, dia tak boleh buat apa pun kita di hari akhirat nanti tuan-tuan. Tapi saudara kita Bilal adalah orang yang di hari akhirat berpotensi untuk bermohon pada Allah untuk kita dilepaskan daripada neraka. Tuan-tuan, orang yang duduk di sebelah tuan-tuan jangan pandang rendah. Kadang-kadang pada status dunia kita kata, dia siapa, duit tak banyak. Tunggu dulu tuan-tuan. Di hari akhirat ada manusia yang kita tak sangka, tetapi bila pulang dimuliakan oleh Allah. Dan ada pula Allah berikan, sebab di hari akhirat Allah pegang syafaat, Allah bagi syafaat pada Nabi paling besar. Kemudian antara syafaat yang boleh Allah beri kepada sahabat kepada sahabat, saudara pada saudara. Ada yang dah kalangan ni masuk dalam syurga, didapati mana si fulan, dia pergi kepada setiap dan bertanya pada malaikat, mana fulan bin fulan yang sama-sama solat di fastabiqul khairat, mana fulan bin fulan. Bila tak ada dalam syurga, tahu-tahulah bahawa dia telah dibakar dan sedang dibakar dalam neraka. Sahabat ni pohon pada Allah. Swiss aircon tak buat tuan-tuan. Kipas ni dia siap kerja kita, dia bagi angin, tak tolong kita tuan-tuan.
Tapi Nabi kata sahabatmu boleh mengeluarkan daripada neraka, masukkan dalam syurga. Samakah karpet, samakah kipas, samakah suis? Tak sama tuan-tuan. Tapi di akhir zaman sama je. Nyampah lagi ada. Tengok transmitter tak rasa apa, tengok kawan boring, geram. Semua yang dikasih lain. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Sama-sama kita bulan ini kita mula kempen memenuhkan hati dengan sayang kepada orang sebelah. Jiran-jiran bukan di rumah kita dulu, jiran-jiran di sebelah kita. Jangan pernah kita memandang rendah pada siapa pun. Dan inilah yang kita kena buat. Dalam Sunan Ibnu Majah, tuan-tuan cuba bayang, Abu Darda berkata, sahabat Nabi yang tergolong dalam golongan faqih, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendoakan bagi sahabat aku di dalam sujud aku seramai 70 orang di kalangan mereka pada satu sujud, dan aku menyebut nama mereka dan nama ayah-ayah mereka. Maknanya bukan duk rangkumnya, ya Allah tolonglah yang belakang-belakang tu agar diberi hidayah. Dia ada masa untuk doa 70 orang sahabat. Untuk katalah dia semayang malam, dia sujud sekali, khusus dia nak doakan kepada 70 orang sahabat. Abdurrahman Sakhar Ad-Dawsi, Abu Hurairah, 40 orang dalam sujud doa sambil menangis. Tadi mungkin dia dengar sahabat tu mengadu pada orang lain, mungkin dalam masalah kewangan. Malam hari seorang sahabat di zaman Nabi menadah tangan doa pada Allah untuk sahabat yang sedang ditimpa masalah. Zaman sahabat Nabi tuan-tuan, zaman yang saya kata jolok ke, zaman kita tak rasa harga pun sahabat, sedangkan sahabat paling berharga. Dan sebab itu tuan-tuan, bulan ini patutnya kita latih ya, masuk. Sebab Nabi kata kalian takkan boleh masuk syurga, kamu lan tadkhulu al-jannata, kamu tak boleh masuk sama sekali dalam syurga hatta tu'minu, sehingga kamulah beriman. Dan kamu takkan sempurna iman. Cakap saya beriman, tepuk dada kita bunyi macam kompang. Dah, kamu kata Nabi tidak akan beriman, kata Nabi, hatta, sehinggalah kamu berkasih sayang. Maknanya kalau dalam hati kita bawa ke masjid, sayang langsung tak ada, just datang nak solat, tapi tengok orang sebelah tak rasa apa, sayang tak rasa pun tuan-tuan. Kata-kata Nabi, kamu tidak akan sempurna iman, dan kemudian kamu takkan boleh masuk dalam syurga Allah. Semua yang saya hormati dan saya hormati sekalian, alangkah indahnya kalau kita dah boleh mula tuan-tuan. Dan Nabi kata, ala adullukum, hendakkah aku tunjuk pada kamu, apabila kamu lakukan ianya, idza fa'altumu, apabila kamu melakukannya, tahabbtum bainakum, kamu akan bertambah rasa sayang. Apa kata Nabi? Afshus salam. Nabi kata afshus salam. Kita terjemahkan bagi salam. Tuan-tuan tengok muka saya tuan-tuan. Bukan nak suruh tengok apa-apa, sebab walaupun memang tuan-tuan tengah tengok muka jam, kata 9:30, 1 minit lagi tuan-tuan tengok muka saya, tengok cara saya bagi salam, Assalamualaikum. Itu bukan afshus salam, itu bagi salam. Afshus salam adalah bagaimana ya, sebab salam ini nama pendeknya adalah sam'alah. Sam'alah, apabila kita mengucapkan salam dengan muka, badan dan suara yang dilontarkan untuk menyebut nama Allah yang paling mulia. Sebab assalam yang kita sebut adalah nama Allah yang kita sebarkan. Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian, kesejahteraan yang keluar mesti penuh perasaan. Jadi tuan-tuan, kita tak sempat nak cerita pada malam ni bagaimana Nabi sehingga zaman Nabi, Masya Allah, kita tengok seorang sahabat
boleh baring di atas riba para sahabat. Seorang sahabat boleh suap makanan pada mulut sahabat. Rasa geli-geleman. Memang geli-geleman sebab hari-hari kita hidup nyampah dan marah orang. Kita cari mana saja yang nak menyampah, nak marah dan membakar kemarahan tanpa henti. Zaman Nabi, para sahabat suap pada para sahabat dia. Tuan-tuan, saya nak minta izin untuk dapat gambaran saja. Saya ambil satu kisah daripada khutbah mimbariyah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Krish. Boleh ke? Mungkin saya terlajak sikit pada 9.30. Tuan-tuan boleh ke? Kalau tuan-tuan kata tak boleh, saya stop sekarang. Ha? Boleh ya? Satu hari tuan-tuan, satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib tidur malam hari ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurtib ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr Al-Quraisy Adawi. Nak kena kompres. Okey. Saya cuba. Saya nak berhenti dah tuan-tuan, tapi nak bagi kita rasa, sebab kita rasa ini benda yang kita, dan tuan-tuan jadikan ini cita-cita. Dan saya nak bawa kisah, kita bawa tadi bagaimana para sahabat yang kita kata ini bulan Rajab kita nak mulakan, Syakban ulama kata kita tuang, Ramadan kita petik Ramadan di bulan itu, di mana kita lebih berkasih sayang pada masa tersebut. Baik, semua yang dikasihkan, Sayyidina Ali tidur. Ketika yang menjadi Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Maknanya Rasulullah dah wafat. Dan nak jadi ceritanya, malam tu dia mimpi Rasulullah. Dan kita tahu tentang mimpi Rasulullah. Dalam mimpi itu tuan-tuan, Rasulullah jadi imam. Cuba bayang, mimpi Rasulullah jadi imam, sahabat berada di belakang Nabi termasuk Sayyidina Ali. Salat subuh. Habis solat, tempoh tertentu para sahabat seorang-seorang bangun meninggalkan masjid. Maka Sayyidina Ali pun bangun. Tuan-tuan, ini mimpi. Saya takut tuan-tuan terconfuse sebab masa dah agak lewat. Setengah orang ni time tidur dia. Jangan mimpi lagi tuan-tuan, saya tengah cerita tentang mimpi. Maka Sayyidina Ali dalam mimpi tersebut dia pun keluar. Di pintu masjid Nabi ada seorang yang sedang memegang segugus tamar. Lantas dia memanggil Ali, dia kata, "Ya Ali, khudh hadha." Ambil ini, berikan kepada Nabi untuk diagihkan kepada para sahabat Nabi. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ali ambil, jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada hadiah daripada hamba Allah untuk kamu agihkan." Apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi bangun kepada setiap orang yang masih di masjid, petik suap, petik, macam zaman Nabi. Ya Allah, best kan kalau imam suap kita lepas ni. Tapi tentu ganjil, sebab kita tak biasa benda-benda macam ni. Isteri kita pun tak biasa suap. Maka masa makan bersuap tu dulu memang adalah, tapi kena cari gambar lama. Itu pun dah berapa kali banjir, selamat. Maka Rasulullah pergi dan suap seseorang. Sayyidina Ali kata, itulah Nabi masa hidup. Kalau Nabi tak buat masa hidup, terbangun dah Sayyidina Ali. Ni pelik ni tiba-tiba tak. Dia rasai benar-benar Nabi begitu. Dan tinggal beberapa baki. Maka Rasulullah kupas, dan kemudian Rasulullah cabut daripada tangkai dan suapkan ke mulut Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali memamah kurma ni tuan-tuan, biasa kita makan, kita keluarkan biji. Ketika Sayyidina Ali memamah kurma tersebut, Sayyidina Ali tak pernah rasa tamar yang sesedap ini. Lebih sedap daripada Yusuf Tayyub. Tu bukan dalam hadis. Tuan-tuan jangan pula, oh Yusuf Tayyub ni punya lama. Ada tu saya tambah tuan-tuan. Takkan nak gurau pun tak boleh kan.
Masya Allah, dia kata sedapnya. Sehingga Sayyidina Ali memandang wajah Nabi setelah dia habis mengunyah dan menelan, dan dia kata, zidni ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah, tambahkan aku wahai Rasulullah. Maka Nabi pun cabut dan dia pun suap. Ketika Sayyidina Ali nak nganga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan di masjid, tuan-tuan. Terkejut Sayyidina Ali. Sempat tak makan tadi, tuan-tuan? Tak sempat. Kita pun macam tu kadang-kadang kan, tengah mimpi-mimpi best, tiba-tiba ya Allah tengah naik kereta Ferrari, tiba-tiba baru nak start enjin, azan pula Bilal, azan pertama. Tak sempat, kalau tidak at least sekali seumur hidup sempat juga naik. Maka Sayyidina Ali bila dia bangun daripada tu, dan saya yakin ya, orang yang mimpi Rasulullah pertama dia akan menangis. Dia menekuk wajahnya dan menangis sebab mereka rindu pada Rasulullah, rindu pada Nabi. Maka dia pun bersiap dan pergi masjid dan masuk dalam. Sayyidina Umar menjadi imam. Ini bukan mimpi, tuan-tuan, ini betul-betul. Maka Sayyidina Umar jadi imam solat. Habis solat, maka Sayyidina Ali pun bangun, macam selepas satu tempoh yang panjang ya. Sayyidina Ali pun bangun, pergi ke pintu. Di pintu masjid ada seorang yang memegang kurma dan menyebut, bagi ini, khudh hadha wa'tihi ila amiril mu'minin, beri ini kepada amir mu'minin untuk diberi kepada sahabat. Maka Sayyidina Ali pun bawa. Dia pun dah lupa, dia pun taklah ingat mimpi dia, tuan-tuan ya. Kalau kita kan deja vu, dia tak ingat pun, tuan-tuan. Dia hanya, dia ambil dan beri, ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dia kata ada orang bagi, suruh bagi. Maka Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, dia bangun seperti Nabi buat, dia buat. Dia suap ke setiap orang yang masih ada dalam masjid. Dia suap seorang-seorang. Sampailah beberapa baki, kemudian dia suap ke Sayyidina Ali yang berjalan bersama dengan dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib bila makan, Masya Allah, sekali lagi bukan iklan Yusuf Tayyub dah, tuan-tuan, sebab dah 2 kali. Sedapnya tamar ini dia tak pernah rasa sedap. Maka ketika habis, maka dia bercakap kepada Sayyidina Umar, zidni ya Amirul Mukminin, tolong tambahkan aku wahai Amirul Mukminin, sebab ada baki. Tambahkan aku wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pun cabut dan suap ke mulut Sayyidina Ali sambil berkata, seandainya Rasulullah menambah untukmu wahai Ali, aku tambah tamar ini untuk kamu. Lau zadakan nabiyyu la'azidnak. Tersentak Sayyidina Ali, baru dia teringat mimpi tadi. Maka Sayyidina Ali berkata, anazalal wahyi, ada wahyu lagi ke? Dan Sayyidina Umar hanya membacakan apa yang pernah disebut oleh Nabi, ittaqu firasatal mu'minin. Ada satu benda yang namanya firasah. Saya bukan nak cerita pelik tu, tetapi yang saya nak bawa, tuan-tuan, ialah suasana di zaman itu. Alangkah indah dan manis. Sebab kita akan buat di bulan Rajab ni, insya-Allah, di masjid yang kita pikul nama Fastabiqul Khairat bersama-sama, insya-Allah. Cukup sekadar itu seperti yang diperjanjikan. Dan sekali lagi saya ucapkan, pertama, jutaan terima kasih kerana baik budi tuan-tuan duduk dengan penuh tekun dan baik dalam majlis yang sangat baik. Dan yang kedua, pasti sekali lagi dalam banyak perkataan saya ada kelemahan diri saya, akhlak, tingkah laku dan bahasa. Di sana terdapat kekurangan, saya juga memohon kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.